اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Untuk makluman kepada semua pelajar, kelas hari ini, kelas hari Jumaat mulai hari ini kita di bawah melalui page Ghulam Ad-Da'wah, Facebook Ghulam Ad-Da'wah. Okey, kita sampai ayat 69. Kita tengok ayat yang sebelum ni apa pengajarannya. Sebelum ni Allah nak ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada semua yang membaca Al-Quran dan mentadabburnya, iaitu kerja dakwah dan juga tentangan kaum para nabi, tentangan orang-orang musyrikin kepada Nabi bukan satu perkara yang baru, tapi ia bermula sejak bermulanya dakwah yang mula dibawa oleh Nabi Nuh AS yang merupakan rasul yang pertama. Tentangan kaum mereka ni sehingga mereka menuduh para nabi itu gila, bodoh, bermula daripada Nabi Nuh. Kemudian Allah bawa cerita yang kedua, iaitu cerita kaum Ad yang nabinya adalah Hud, Nabi Hud, dan tempatnya adalah di selatan Saudi, iaitu di Yaman. Kemudian Allah cerita lagi bagaimana kaum Nabi Hud, iaitu Ad, pembesar-pembesarnya menolak, menentang dakwah yang dibuat oleh Nabi mereka, bahkan menuduh Nabi mereka itu adalah bodoh dan juga pendusta. Dan adab dan akhlak seorang Nabi dan juga seorang pendakwah ialah jangan melenting, jangan marah dan jangan membalas dengan perbuatan yang sama dilakukan oleh kaum ataupun mereka yang menentang dakwah. Adab dan akhlak, khususnya mulut kena jaga. Jangan cepat menuduh orang bodoh ataupun gila ataupun dusta dan sesat. Kata-kata itu hanya sesuai dikeluarkan oleh mereka yang jahil agama. Allah pun sebut dalam surah Al-Furqan, di akhir surah Al-Furqan ayat 72, ayat 69. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat ibadur rahman apabila orang-orang bodoh, orang-orang jahil agama berkata kepada orang-orang yang beriman, maka orang beriman membalasnya dengan qalu salama. Mereka akan berkata dengan perkataan yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang dan tidak menyakitkan hati orang yang didakwahkan ataupun diserukannya. Kemudian ayat 68 Allah beritahu semua para nabi walaupun tentangan begitu kuat, walaupun diseksa, ditangkap dan sebagainya, tapi bila ada peluang mereka berdakwah, mereka akan terus berdakwah sepanjang masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kata Nabi Hud kepada kaumnya, apa saja tentangan kamu, apa saja tuduhan kamu, tugas aku hanyalah uballighukum, menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Jadi kerja menyampaikan tak ada kaitan dengan tuduhan. Bila kita sampaikan dakwah, orang nak tuduh ke nak kata apa, itu bukan tanggungjawab kita, bukan masalah kita. Itu masalah orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Hud lagi, wa ana lakum nasihun amin. Aku ni adalah orang yang ikhlas, lagi amanah dalam menyampaikan dakwah. Itu sahaja.
Kemudian ayat 69, Allah melahirkan rasa pelik. Allah melahirkan rasa pelik kepada kepelikan orang-orang yang menentang kebenaran. Dalam konteks ayat ni ialah kaum Nabi Hud alaihissalam. Jadi Allah kata, aw ajibtum, adakah pelik? Adakah patut kamu pelik dengan datangnya kepada kamu peringatan? Dan peringatan tu bukan datang daripada Nabi kamu, bukan daripada Nabi Hud. Tapi peringatan datang daripada Rabbikum, Tuhan kamu, pencipta kamu, pemberi rezeki kamu. Sepatut kamu terimalah sebab dia peringatan daripada Tuhan kamu. Dan dia bawa pula oleh rajulin minkum, lelaki yang dikenali oleh kamu semua. Lelaki ini tak pernah ada rekod yang buruk. Lelaki ini adalah orang yang baik, yang kamu sendiri kenal dan membesar depan mata kamu. Kemudian lelaki ini pula memberi peringatan, liyunzirakum, memberi peringatan tentang dosa, tentang musibah, tentang azab dan tentang neraka. Semua itu adalah baik untuk kamu. Jadi pelik, kenapa kamu menolak lelaki yang baik ini? Kemudian Allah kata, wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Allah suruh Nabi Hud mengingatkan kepada kaumnya, iaitu kaum Ad, tentang nikmat Allah. Nikmat Allah kepada kaum Ad ialah antaranya menjadikan mereka sebagai pengganti ataupun sebagai khalifah selepas kaum Nabi Nuh. Dan nikmat kedua juga ialah wazadakum fil khalqi bastah. Allah memberi kekuatan fizikal kepada kaum Ad. Jadi nikmat itu sebenarnya itulah tanda Allah sayang. Jadi kenapa mereka tidak sepatut menolak peringatan daripada Tuhan mereka yang sangat sayang kepada mereka. Kemudian Allah kata kepada Nabi Nuh, bagilah peringatan pada mereka supaya mereka ingat nikmat-nikmat Allah. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Semoga dengan mengingatkan nikmat-nikmat Allah, mereka tuflihun, mereka akan berjaya. Kita dah sebutkan dalam minggu lepas. Macam mana mereka berjaya dunia akhirat, macam mana mereka boleh selamat daripada neraka dan berjaya masuk syurga, hanya dengan mengingatkan nikmat Allah. Iaitu caranya ialah bila mereka ingat nikmat Allah, itu daripada Allah, mereka akan kenal Allah. Dan daripada situ mereka akan cinta dan taat kepada Allah. Dan bila mereka taat kepada Allah, di situlah permulaan kepada kejayaan mereka. Jadi asas kejayaan manusia dunia akhirat ialah kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan, kena kenal nikmat. Ramai yang tertipu dengan nikmat yang dia perolehi, dia sangka itu adalah daripada kelebihannya, daripada titik peluhnya. Akhirnya dia lupa pemberi nikmat yang sebenar. Okey. Kemudian itu ayat yang lepas. Ayat hari ini Allah rakamkan lagi bagaimana kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad, mengingkari dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam dengan membawa hujah lain pula. Hujah apa dia ada? Mereka membawa satu hujah yang sebagai alasan untuk mereka menolak dakwah Nabi mereka, Nabi Hud alaihissalam. Apa hujahnya? Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, mereka berkata, ajitana. Mereka ni ialah kaum Ad. Mereka berkata kepada Nabi mereka, Nabi Hud alaihissalam. Apa dia? Ajitana, adakah patut? Ini huruf istifham. Dia panggil harfu istifham. Lita'jib wal inkar.
A ni huruf istifham untuk bertanya, tapi bukan hakiki, bukan nak jawapan, tapi ia adalah litakjib untuk melahirkan rasa pelik. Yang kedua, ingkar untuk menunjukkan keingkaran mereka, iaitu mereka rasa pelik dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud kepada mereka dan mereka nak mengingkarinya, menolaknya. Iaitu Ajitana, adakah patut? Jita di sini maksud dia engkau datang kalau harfiahnya. Tapi di sini maksud dia, adakah engkau bermaksud? Adakah engkau bermaksud ataupun adakah engkau ingin? Adakah patut engkau ingin? Kami lina'budallah, supaya kami sembah Allah wahdahu sahaja. Tengok soalan. Adakah kamu datang di sini menyeru kami supaya kami hanya menyembah Allah sahaja? Jadi soalan tu menunjukkan mereka apa? Mereka rasa pelik dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud. Apa yang peliknya? Iaitu ajak sembah Allah sahaja. Kenapa mereka rasa pelik? Sembah Tuhan saja tu adalah satu benda yang pelik bagi mereka. Sebab dah jadi kebiasaan mereka, dah mungkin dah berpuluh-puluh tahun, mereka biasa sembah banyak Tuhan. Kan? Dah lama mereka, nenek moyang mereka tinggal sembah satu Tuhan. Dah lama dah. Jadi bagi mereka sembah banyak Tuhan itu adalah agama mereka. Jadi bila Nabi Hud bawa satu benda yang baru, iaitu sembah hanya Tuhan satu, mereka rasa itu adalah pelik. Kemudian wa nazara, kami, nazara makna kami tinggal, ma apa yang kana adalah ya'budu dia kalau bahasa Arab, kalau kana selepas dia fi'il mudhari'. Kana ni fi'il madhi kan, selepas dia fi'il mudhari', maka menunjukkan apa? Menunjukkan sentiasa laku. Jadi maksudnya, kata kaum Nabi Hud, adakah patut kamu ajak kami sembah Tuhan yang satu? Dan yang kedua, kami tinggalkan apa yang adalah biasa selalu menyembah abauna, bapa-bapa kami ataupun nenek moyang kami. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu setakat ni? Apa message? Apa dia inzar ataupun syifa dalam ayat ni? Mereka menafikan sembahan Allah, menyembah Allah, Aha. dan mempertahankan sembahan berhala nenek moyang. Mana Allah nak bagi tahu mereka rasa satu benda yang pelik. Apa yang pelik tu? Iaitu sembah satu Tuhan. Okey. Kemudian mereka bagi alasan. Mereka bagi alasan sembah satu Tuhan tu adalah satu benda yang pelik. Apa alasannya? Alasan inilah hujah mereka. Nenek moyang kami dah banyak, dah lama sembah Tuhan-Tuhan tu. Tiba-tiba kamu ni bawa satu benda yang baru, mengajak sembah satu Tuhan. Ini bercanggah dengan amalan masyarakat dan keturunan kami. Boleh faham? Jadi sekarang agama dia ukur dengan apa?
Agama dia ukur dengan apa? Ha? Satu lagi. Akal. Akal. Dia bagi mereka logik ialah, sebab tu Allah sebut di sini mereka sembah apa yang mak bapak mereka sembah, bukan jiran, bukan sahabat, mak bapak. Beza tu. Kenapa sebut mak bapak? Padahal yang sembah Tuhan-Tuhan banyak ni bukan mak bapak mereka saja. Jiran mereka pun ada kan. Tapi perkataan mak bapak tu, dia biasanya manusia, dia suka ikut siapa? Ikut sahabat ke, ikut jiran ke, ikut mak bapak dia? Kenapa? Ha? Kenapa tak percaya pada orang lain? Tengok Allah nak rawat penyakit tu. Kenapa mak bapak? Sebab orang yang paling dekat dengan anak-anak ialah mak bapak. Orang yang paling banyak jasa pada anak-anak, mak bapak. Jadi bagi mereka, kalau mak bapak paling banyak jasa pada mereka, mak bapak orang yang paling baik. Mak bapak orang yang paling kesian pada mereka. Maka bila mak bapak buat, mesti betul. Tak mungkin mak bapak menyuruh mereka buat benda yang salah. Betul? Kalau jiran mungkin tak suruh kita buat benda yang salah. Mungkin. Sahabat mungkin tak. Tapi kalau mak bapak ni, boleh faham? Tengok bahaya apa tu? Akidah apa? Akidah pakai logik. Logik akal. Memang macam, nampak macam logik kan? Takkan mak bapak nak menyesatkan kita. Takkan mak bapak nak suruh kita masuk neraka. Kemudian, bukan bapak seorang ni. Bapak, atuk, nenek moyang. 7 keturunan. Takkan semua salah. Betul tak? Oh. Tengok Allah nak rawat penyakit. Allah nak rawat penyakit. Penyakit orang musyrikin Mekah ke? Ataupun nak rawat penyakit orang musyrikin sepanjang zaman? Sepanjang zaman. Betul tak? Sekarang ada tak hujah? Bila kita bawa apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi suruh, mereka hujah dia apa dah? Kan? Mak bapak dia buat kan bukan perompak yang buat. Bukan pengganas. Mak bapak. Mak bapak dia kaki masjid. Betul kan? Takkan suruh benda yang sesat. Takkan mak nak saya masuk neraka. Bahaya tu. Okey, cuba buka surah ni. Surah Al-Baqarah ayat 170. Apa Allah kata pada mak bapak ni? Surah Al-Baqarah ayat 170. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna aba awalau kana aba'uhum la yaqilun. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Okey. Tengok Allah, Quran nak merawat penyakit manusia. Allah kata apa? Wa iza qila. Cuba terjemah. Dan apabila dikatakan kepada mereka. Siapa mereka ni? Orang yang tidak menyembah Allah. Bila dikata pada mereka ittabi'u, ikut apa? Ikut ma anzalallah. Ikut apa yang Allah turunkan. Apa dia yang Allah turunkan? Apa dia? Kalau zaman untuk umat Nabi Muhammad yang Allah turunkan Quran saja. Adakah Quran saja? Sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi termasuk tak yang Allah turunkan?
Ya, ada dalil. Yang sunnah Nabi, hadis sahih pun ialah yang Allah turunkan. Ada dalil. Ya? Nanti orang tanya, kalau macam tu kena ikut Quran je lah, sunnah tak ada. Sebab yang diturunkan Allah, Quran je. Macam mana nak jawab? Ya? Itu bukan Quran. Itu hadis. Nak dalil yang Nabi buat pun yang Allah turunkan. Surah apa tu? Ali Imran ayat berapa? Mulai hari ini kena ingat sebab selalu jumpa, selalu sebut dan selalu lupa. Cuba ingat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, surah Ali Imran ayat. Ni pendakwah semua ni kena ingat ni. Kalau pendakwah tak ingat, mad'u nanti mad'u tanya, ada dalil tak ustaz? Yang Nabi cakap pun ialah yang Allah turunkan. Sekejap saya nak ke Ustaz Mu'in. Surah Ali Imran ayat 35 kan? Ingat sekarang, catat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu dalil Allah suruh ikut Nabi. Tapi itu sebenarnya dalil tak berapa jelas lah. Yang Nabi cakap, yang Nabi buat ialah yang Allah turunkan juga. Hadis ayat tu tak sebut secara jelas. Cuma Allah perintah ikut Nabi je. Yang Nabi buat Allah tak sebut pun, diturunkan oleh Allah. Ada satu dalil lagi yang paling kuat. Siapa ingat? Ali Imran tadi 31. Tapi itu dalil tak kuat. Tak berapa jelas lah. Yang Nabi hadis sahih pun adalah yang Allah turunkan. Yang paling jelas ialah surah An-Najmu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najmu. Allah kata apa? Cuba tengok ayat berapa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat berapa? Dua ayat ni kan? 3, 4. 3 dan 4 kan? Okey, tengok. Hari ni ayat mentafsirkan ayat. Ayat ni mentafsirkan ni. Ma anzalallah. Allah kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Muhammad itu yang tiqu mana apa? Bercakap anil hawa, daripada hawa nafsu. In huwa, tidaklah ia yang Nabi cakap tu illa wahyun, melainkan wahyu yang diwahyukan. Ni jelas. Wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sehingga ketika Nabi marah pun wahyu. Okey. Kita balik pada ayat ni. Dan apabila dikata pada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan, Quran dan hadis. Apa jawapan mereka? Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u. Bahkan nattabi'u, kami ikut. Kami ikut apa? Ma alfaina alaihi aba'ana. Apa makna alfaina? Alfaina makna wajadna, apa yang kami dapati. Bahkan kami ikut apa yang kami dapati alaihi, atasnya, atas benda perkara
Yang kami dapati apa? Aba'ana, bapa kami dah ikut. Kan? Boleh tak ikut bapa? Boleh tak ikut mak bapak kita? Ha? Boleh ke tak? Boleh? Ha? Tak boleh. Tak boleh ikut kecuali yang selari dengan ma anzalallah. Sebab tu tengok Allah tempelak ni. Orang musyriki yang mendakwa mereka ikut apa yang dilakukan oleh mak bapak. Allah tempelak. Allah kata apa? Awalau kana aba'uhum, bukankah bapa-bapa mereka itu la yaqiluna syai'an, tidak berakal. Tak berakal banyak ke tak berakal sikit? Ha? Tak berakal banyak ke tak berakal sikit? Ha? La yaqiluna syai'an, sikit pun tak berakal. Ha? Faham? Tak berakal, zero. Dan bila tak berakal, wala yahtadun, mereka tidak akan dapat hidayat. Boleh faham apa maksud tak berakal langsung? Bila dia tak ikut je apa yang Allah perintahkan, memang akal dia zero. Bila tak ikut perintah Allah, makna dia ikut apa? Nafsu lah. Sebab tu kita dah belajar sebelum ni kan, orang Yahudi Allah gelarkan dia sufaha, bodoh. Sebab apa? Kes apa tu? Isu apa tu? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Allah kata akan berkata orang-orang bodoh. Allah sifatkan orang ni bodoh, orang Yahudi. Sebab apa? Ha? Yalah, apa engkar dia? Adakah dia engkar 10 benda ataupun 5? Ha? Satu apa dia? Ha? Itu isu apa tu? Kiblat. Bila Allah tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, Allah baru nak tukar, belum tukar lagi. Jadi Allah dah tahu, sayaqulu akan berkata. Bila ditukar, akan berkata siapa? Allah tak kata Yahudi, as-sufaha, orang bodoh. Sebab apa? Kenapa Allah gelarkan dia bodoh? Sebab dia membatas satu je. Satu perintah Allah. Iaitu kiblat tukar daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Hanya engkar satu perintah Allah, Allah kata bodoh. Jadi kalau engkar satu je perintah, Allah kata la yaqiluna syai'a. Katalah ada perintah Allah 100 kan, dia ikut 99, satu je tak ikut, berakal ke tak? Berakal, dia tak berakal 0 ke ataupun 99 tak berakal, 0.1% berakal. Ha? Dia tolak satu je, 99 dia taat. Kenapa? Ha. Bila dia tolak satu, walaupun dia terima 99, sebenar yang 99 tu dia ikut sebab perintah Allah ke sebab sesuai dengan nafsu? Sesuai dengan nafsu. Kalau dia ikut 99 kerana Allah, dia akan ikut 100%. Boleh faham? Betul kan? Macam kita dengan mak bapak kita lah. Ayah, saya nak dengar cakap ayah 98% je. 2% saya tak nak dengar. Saya adalah anak yang taat. Bapak terima tak? Ha? Tak, kamu tetap tidak taat. Ya, 98% saya dah taat, 2% lagi. Boleh tak kita terima sebagai bapa? Kenapa tak boleh? 2% je. Kenapa tak boleh? Ha? Ya. Iblis hanya engkar satu sujud, bukan 4 sujud, bukan 4 rakaat kan. Jadi bila sebab tu Allah kata ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi, wahai orang beriman, wajib kamu masuk dalam Islam semua sekali. Kalau masuk semua kecuali 0.1% tak masuk itu. Tak masuk. Yang kamu masuk tu bukan kerana Allah, tapi kebetulan sesuai dengan nafsu. Boleh faham? Sebab tu kena faham ni.
Kenapa Allah kata bapa-bapa kita yang tak ikut perintah Allah tak berakal langsung? Wala yahtadun, dan tidak. Okey, bolehkah? Satu lagi. Bukan surah Luqman ayat 21. Ayat lebih kurang sama. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma. Dia beza sini je. Mula daripada sini ni. Mula daripada sini. Apa dia? Dia kata qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kemudian awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Okey, cuba tengok. Permulaan ayat sama, dan apabila dikata pada mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, maka mereka jawab apa? Qalu, mereka berkata bal, bahkan kami ikut ma wajadna. Ma wajadna sama dengan ma alfaina. Apa yang kami dapati ke atasnya oleh bapa-bapa kami, nenek moyang kami. Kemudian Allah tempelak. Yang tadi Allah kata apa? Bapa-bapa ni tak berakal langsung, satu. Yang kedua? Yang kedua? Ya Allah, baru je, la yahtadun, tidak dapat hidayat. Okey? Sekarang Allah kata apa pula pada bapa-bapa ni yang tak ikut ma anzalallah? Awalau kana syaitan, dan jikalau adalah syaitan yad'uhum, mengajak mereka ila azabis sa'ir, mengajak mereka kepada azab neraka. Kenapa tiba-tiba muncul syaitan? Dia tak kata kami ikut syaitan, dia kata kami ikut mak bapak kami. Tiba-tiba Allah kata syaitan mengajak mereka, iaitu mengajak mak bapak kamu ke neraka. Apa kaitan mak bapak dengan syaitan? Selain daripada penyembahan kepada Allah, semua syaitan. Bila tak ikut perintah Allah, automatik minta ikut syaitan. Jadi nama ikut mak bapak, tapi sebenar mastermind-nya siapa? Syaitan. Dan target syaitan nak apa? Bukan nak kamu miskin, bukan nak kamu menderita kat dunia, tapi target dia di akhirat. Mengajak kamu kepada azab yang menyala. Nampak? Jadi asas apa saja nafsu, sama ada mak bapak ke siapa ke, kalau asasnya nafsu, memang di belakangnya adalah syaitan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf, kan? Allah kata apa? Surah Az-Zukhruf. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Cuba tengok surah Az-Zukhruf ayat 37. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa qarin. Ada? Tak ada. 73. Saya tak ingat ayat berapa. Nak gugah ayat senang je, type perkataan ya'shu keluar. Itu pelajar cari, bukan?
Tu. Surah apa tu? Adakah dah cari? Ayat 36. Ayat 36. Allah kata apa? Wa man ya'shu. Siapa yang berpaling an zikir rahman, daripada mengingati Allah yang Maha Penyayang. Samalah ma anzalallah. Dia berpaling daripada ma anzalallah. Di sini sebut zikri ar-Rahman, daripada mentaati Allah yang Maha Penyayang. Maka Allah kata nuqayyid lahu, kami akan hantar kepadanya syaitan, seekor syaitan, maka fahuwa lahu qarin. Syaitan itu akan menjadi qarin, kawan baik dia. Kawan rapat dia. Bila tu? Bila syaitan yang sepatut jadi musuh nombor satu, tiba-tiba jadi kawan setia anda. Bila? Ni berpaling je, ya'shu. Jadi mak bapak dulu banyak tak ya'shu? Banyaklah. Amalan-amal mereka tak sama dengan Nabi, tak sama dengan ma anzalallah. Okey? Jadi sekarang ayat ni nak merawat apa ni? Penyakit manusia yang menganggap agama tu ialah daripada keturunan. Walaupun dia bapa kamu, tapi bapa kamu tetap makhluk, manusia. Dia tidak berakal selagi mana dia tidak menurut wahyu Allah. Okey? Sebab tu kita tengok banyak sangat amalan. Bila kita belajar Quran, belajar hadis, belajar sunnah Nabi, kita tengok ya Allah banyaknya amalan yang bukan daripada ma anzalallah. Kan? Dan bila kita tegur, kita kata ikut yang Allah dan Rasul buat je. Yang Allah dan Rasul suruh. Dia kata apa? Sama tak alasan dia? Apa dia alasannya? Dia tak sebutlah mak bapak dia, tapi dia sebut betul lah ulama, tapi mak bapak dia buat tak? Mak bapak dia buat dan mak bapak dia pegang pada ulama. Kalau ulama bagi pendapat mak bapak dia tak buat, kemungkinan dia tak ikut. Boleh faham? Yang paling penting mak bapak tu. Okey. Kemudian fa'tina, Allah nak beritahu betapa degil dan keras kepala kaum Ad. Bila mereka tak boleh berhujah kecuali dengan logik akal, maka mereka pergi pada step yang kedua. Apa dah? Mereka mencabar. Fa'tina, maka bawa datanglah. Bima, dengan apa yang ta'iduna, yang engkau janjikan kami. In kunta, sekiranya kunta. Apa makna kunta? Adalah engkau. Kalau adalah aku, kun. Cuba baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu adalah aku. Kalau kunta adalah engkau lelaki. Kalau adalah engkau perempuan, kunti. Kan adakah kunta kunti? Ya. Sekiranya adalah engkau. Engkau ni siapa? Siapa engkau ni? Nabi apa? Nabi Hud. Sekiranya engkau adalah minas sadiqin, adalah engkau dari orang-orang yang benar. Okey. Apa maksud ni? Cabar. Allah rakamkan bagaimana kaum Hud, iaitu kaum Ad, mencabar Nabi mereka setelah mereka tidak ada hujah kan. Dan cabaran ini sebenarnya menunjukkan apa? Menunjukkan mereka ni bijak
ataupun bodoh sombong. Bodoh sombong kan? Dia kata apa? Kalau kamu nak mengajak juga kami sembah Allah yang satu, dan kamu juga bagi amaran pada kami kan? Kalau tak sembah Allah yang satu, kamu berkata Allah akan turunkan azab. Okey, faktina, bagi azab tu. Sebagaimana yang kamu janji, sekiranya kamu adalah orang yang bercakap benar. Apa? Apa yang benar? Iaitu kalau tak sembah Allah yang satu, Allah akan turunkan azab. Okey, buktikan. Sebenarnya Allah nak beritahu apa tu? Degil, kerah kepala dan langsung tak ada rasa takut. Dan ini berlaku kepada orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah cuba buka surah Al-Anfal. Tok guru saya kata, hayalah. Tok guru saya kata. Tok guru kata, kalau telinga berdengung, Nabi sedang berselawat pada kamu. Pernah dengar tak? Dia baca hadis tu. Sesiapa yang telinganya berdengung, maka percayalah Nabi sedang berselawat pada kamu. Tu dibawa oleh tok guru yang besar, popular dalam YouTube. Ratus ribu view dah, kan? Tapi hadis tu hadis palsu, hadis mungkar. Jadi dia kata siapa-siapa yang berdengung, relax, bertenang. Sebab Nabi tengah berselawat. Itu pendusta tu. Nabi tak pernah cakap. Okey. Dah. Surah Al-Anfal ayat 32. Allah kata in kana haza wal haq min indika kan? Fa'amtir Fa'amtir alaina hijaratan, kemudian minas sama'i awi'tina bi'azabin alim. Dah. Okey, cuba terjemah. Ini kata-kata ada dalam tafsir mengatakan ini dikatakan oleh An-Nadhr bin Haris, seorang pembesar Mekah, musyrikin Mekah, yang terkenal sebagai ahli bahasa, pembidato. Dan ada juga yang mengatakan ini dikatakan oleh Abu Jahal. Dia kata apa ni? Tengok punya apa ni? Punya kerah kepala, degil, biadab, bodoh sombong. Wa iz qalu, bila Nabi berdakwah pada mereka dan Nabi bagi amaran, kalau tak beriman Allah akan turunkan azab. Dia kata apa? Wa iz qalu, dan ingatlah ketika mana mereka berkata, orang musyrikin, Allahumma, ya Allah. Dia berdoa pada Allah ni. Allahumma, dia guna Allah. Ya Allah, in kana hadzal huwal haq, sekiranya yang Nabi Muhammad bawa ni adalah benar, min indika, dari sisi engkau, kalau betul ia benar-benar, apa dia? Fa'amtir. Amtir, matar, hujan. Maka hujanilah ke atas kami hijarah, batu, minas sama, daripada lagi au sama ni, iktina, atau bawa datang pada kami dengan azab yang apa maksud ni? Dia cabar siapa ni? Dia cabar siapa ni? Allah. Yang ni dia cabar siapa ni? Nabi. Ni cabar Tuhan ni, Allahumma. Something tak? Ni kalau ada kat Malaysia, kita buat apa dengan orang macam ni? Habis kena ligar, mati orang ni. Pukul 8 dia cakap, pukul 8.30 mati. Tapi Nabi ligan tak dia? Tak. Ustaz tak sihat, batuk. Sihat, Alhamdulillah. Sebab tu saya mengajar ni. Yang tak sihat ialah yang tak berdakwah. Okey. Tengok logiknya apa dia? Tengok. Mereka kata,
sekiranya yang Muhammad bawa ni adalah benar, betul-betul daripada engkau, sepatut ayat lepas tu apa dia? Tengok, nak bagi tu otak dia dah teruk sangat. Sepatutnya, wahai Tuhan, kalau betul lah yang Muhammad bawa ni adalah benar daripada engkau, bukalah pintu hati kami. Betul tak? Tapi tak terfikir langsung nak dapat hidayat. Menunjukkan hati mereka dah keras, tertutup. Okey. Dia sekarang nampak tak gambaran betapa dahsyatnya pertembungan antara dakwah dengan kufur di zaman Rasulullah. Nampak tak pertembungan yang dahsyat kan? Tapi Nabi berjaya tak hadapi dengan tenang dan akhirnya berjaya. Sekarang pula nampak tak pertentangan yang hebat, yang dahsyat antara hak dan batin? Nampak? Tak. Sebab tu kita tak berjaya-berjaya pun. Sebab bila tak nampak pertentangan yang hebat, yang jelas, mana ada sentirong. Kadang-kadang kita cakap bukan yang Allah cakap, kan? Kita cakap yang guru kita cakap. Kita cakap yang kita rasa betul. Jadi masyarakat okey je. Boleh faham? Okey. Qala telah berkata, qad waqa'a, sesungguhnya waqa'a telah, waqa'a ni telah tetap alaikum, ke atas kamu, min rabbikum, dari pencipta kamu, rijsun, telah tetap ke atas kamu daripada pencipta kamu. Apa yang telah tetap ni? Rijsun. Rijsun ni asalnya ialah najis. Rijsun asalnya najis. Dia kata Ibn Abbas, rijsun ni ialah najis, dan kata jumhur rijsun, kata Ibn Abbas rijsun ialah laknat. Ada dua pendapat. Satu, laknat. Yang kedua, azab. Sebenarnya ada kaitan. Siapa yang dilaknat, dia akan dapat azab. Wa ghadabun, dan ghadab apa dia? Kemurkaan. Ghairil maghdubi alaihim. Kemurkaan. Apa maksud ni? Bila orang kaum Nabi Hud mencabar Nabi Hud AS supaya buktikan apa yang dia cakap tu benar, iaitu turunkan azab. Maka apa jawab Nabi Hud? Azab yang aku sebut tu, itu adalah sebagai janji Allah, tetap waqa'a, tetap akan berlaku. Ni, rijsun, azab, ghadabun, kemurkaan Allah, tetap akan berlaku. Kamu tak payah minta. Habis kenapa tak turun sekarang? Allah Maha bijak. Allah akan turunkan di waktu yang paling sesuai dan tepat. Allah tak akan turunkan azab berdasarkan permintaan kamu. Allah lebih tahu bila azab itu sesuai. Kan? Kemudian kata Nabi Hud, atujadiluna ni, adakah patut tujadilu pada jidal. Kamu? Adakah patut kamu berdebat ataupun berhujah denganku fi asma'in, pada asma'. Asma' apa dia? Nama-nama. Itu jamaah, plural. Kalau satu?
Satu pada. Tak, bahasa Arab. Kalau nak jamak asma, kalau satu ismulah masmuka. Ada orang tanya, ma asma'uka? Tak ada. Masmuka seorang kan. Kalau ramai asma. Pada nama sammaitumuha, yang kamu namakannya. Yang kamu namakannya oleh kamu, antum. Dan wa abaukum, dan dinamakan juga oleh siapa? Oleh bapa ataupun nenek moyang kamu. Ma nazzalallah, yang tidak diturunkan oleh Allah pihak dengannya, iaitu dengan nama-nama tu, min sultan, dari sultan. Apa dia? Sultan. Kenapa sultan dinamakan sultan? Sultan ni mana kuasa, kan? Bila dia ada kuasa maka dipanggil sultan. Dari sultan ataupun kuasa ataupun bukti. Apa maksud ni? Boleh faham tak? Adakah patut kamu berdebat dengan aku tentang apa? Nama-nama yang kamu namakan juga oleh bapa-bapa kamu, apa yang Allah tidak turunkan sebagai bukti. Apa maksud? Apa dia? Nama-nama Tuhan. Jadi Allah tak pernah turunkan bukti bahawa yang kamu namakan berhala-berhala itu adalah sebagai Tuhan, kan? Tapi kenapa dia sebut nama-nama? Nabi Hud kata pada kaum dia, adakah patut kamu berdebat dengan aku pasal nama-nama? Boleh faham tak? Sepatut dia kata apa? Adakah patut kamu berdebat dengan aku pasal Tuhan-Tuhan kamu? Dia tak sebut Tuhan, dia kata nama-nama. Sebab dia ambil batu, kemudian dia bagi nama, kemudian dia mendakwa itu Tuhan. Sebenarnya kamu bukan berdebat pasal Tuhan, kamu hanya berdebat pasal nama. Ambil batu buh nama, ambil kayu buh nama. Bodoh tak? Bodoh tak berdebat pasal nama? Boleh faham? Tengok kena penampar sebiji. Nak berdebat biarlah benda yang besar, ini pasal nama. Apa namanya? Itu Tuhan kami. Tak ada. Kamu ambil batu di mana-mana, letak nama je. Jadi sebenarnya kamu berdebat pasal nama saja, bukan pasal Tuhan. Dia batu macam batu yang lain. Boleh faham? Macam kita lah. Kita tak ada anak. Lepas tu beli patung, 2-3 patung kan. Buh nama ni Syaimak, ni Umar. Lepas tu kita kata, anak saya ni pandai lah. Yang mana nama? Yang nama Syaimak tu? Mana? Ada kat rumah. Bodoh tak? Bodoh lah. Beranak dulu kan. Okey, yang kedua, Allah nak tegur apa dia? Allah nak tegur apa ni? Pasal sultan ni. Agama tegak di atas bukti, bukan pakai logik akal. Kalau ada bukti daripada Allah mengesahkan itu Tuhan, okey, kami sembah, tidak masalah. Tapi mustahil Allah mengesahkan batu adalah Tuhan. Batu tak boleh memberi apa-apa manfaat ataupun menolak mudarat. Mustahil. Kita nak sembah sesuatu yang beri faedah pada kita, kan? Betul? Tapi kita tengok ada dua suasana, kan? Kalau kita tengok rumah Cina, kan? Kadang-kadang rumah Cina ni di mana-mana ada tempat sembah dia, kan? Depan rumah. Kadang-kadang kalau syarikat dia ada satu rumah kecil depan pintu nak masuk syarikat dia. Betul kan? Itu menunjukkan apa tu? Kadang-kadang rumah dia tu, rumah tak besar sangat, tapi benda tu mesti ada.
Yang orang Islam pula dekat rumah tak ada tempat ibadat, di masjid pun tak pergi. Itu menunjukkan apa tu? Orang Cina kuat beribadat. Kan? Di mana-mana ada je tempat dia ibadat. Walaupun tak betul kan. Kadang-kadang orang Melayu ni, namanya Islam, tapi surau tak pergi, kat rumah pun tak solat. Mana lebih teruk? Dua-dua teruk. Okey, fantaziru. Maka fantaziru apa makna? Bukan lihat, tunggu. Tunggu. Tunggulah. Siapa cakap ni? Ini perintah, tunggulah. Tunggulah oleh kamu. Siapa cakap ni? Nabi Hud. Dia cakap pada siapa? Kaum dia. Kalau kamu cabar aku supaya Allah turunkan azab, okey, fantaziru, tunggu. Inni ma'akum, sesungguhnya aku ma'akum, bersama kamu, minal muntazirin, dari orang-orang yang menunggu. Jadi sebenarnya siapa yang menunggu ni? Siapa yang menunggu? Dua-dua menunggu. Pertama, kaum Nabi Hud menunggu. Nabi Hud kata apa? Tunggu. Mana mereka tu menunggulah. Kemudian yang kedua menunggu siapa? Jadi dua-dua menunggu kan. Tapi antara penungguan ini, antara dua tu sama ke tak? Tak. Kaum Nabi Hud menunggu apa? Azab Allah. Nabi Hud tunggu apa? Rahmat, nikmat, balasan di syurga. Jadi sangat berbeza antara dua penungguan. Boleh? Jadi, okey. Kalau kamu tak nak beriman, kita sama-sama tunggu. Boleh? Di sini juga pengajarannya apa? Pengajaran. Bila kita berdakwah orang tak nak beriman, jangan jangan apa? Jangan layanlah, jangan sakit hati, jangan marah, jangan maki hamba. Jawab apa? Fantaziru. Jawab ayat ni. Inni ma'akum minal muntazirun. Aku dah cakap, kamu tak ada dengar? Okey. Baca ini, fantaziru, kemudian baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jangan bergaduh lah. Betul tak? Kenapa nak bergaduh? Allah pun tak paksa dia beriman. Kenapa kita pula nak paksa kan? Okey, cukup lah. Okey, kita tengok soalan. Ustaz, apakah kesannya apabila syaitan menjadi qarin kepada seseorang? Apa kesannya kalau syaitan menjadi qarin kepada seseorang? Kesannya, contohlah Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang mengikut agama khalilihi, kawan dia. Maka Nabi bagi nasihat, fal yanzur man yukhalil. Berhati-hatilah dalam memilih kawan. Kemudian Nabi kata, orang yang berkawan dengan orang yang soleh seperti orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Kesan apa? Dia tak jual minyak wangi, dia tak beli pun, tapi dia berkawan je. Apa kesannya? Mesti dapat bau tu. Dan siapa yang memilih kawan yang jahat, Nabi buat contoh seperti orang yang berkawan dengan penjual tukang besi. Dia tak jual besi, dia tak beli besi, tapi dia berkawan je. Kesannya apa? Mesti dapat bau dia. Itu bau tukang besi. Ini syaitan. Syaitan apa tugas utama dia? Aduwwul lakum, musuh nombor satu. Kalau kita berkawan dengan perempuan, jadi apa? Jadi perempuan lah. Kalau paling-paling kurang apa, anak perempuan, cucu perempuan kan. Kalau berkawan dengan perasuah, jadi perasuah. Kalau kawan dengan syaitan, jadi syaitan lah. Tu tengok kesan dia apa? Ayat surah Luqman tadi. Syaitan menyuruh kita bila kita ikut amalan mak bapak kita, Allah kata apa? Mak bapak kita ni sebenarnya ikut syaitan. Dan syaitan pula nak mengajak mak bapak kita kepada
azabis sa'ir. Jadi kesannya kita akan masuk neraka. Kemuncaknya. Syaitan tak main-main ni. Dia nak bagi kita kurus ke? Tak main lah. Nak bagi kita slim badan? Tak. Nak bagi kita kaya? Tak. Nak bagi hilang jerawat? Tak ada main lah. Itu bukan kerja syaitan. Kerja syaitan target dia apa? Masuk neraka. Cuba buka surah ni. Surah Fatir. Ayat 6. Cuba. Okey. Dengar Allah cerita ni. Allah sayang pada kita sampai Allah cerita apa peranan syaitan. Inna syaitan, sesungguhnya Allah guna inna, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kamu adalah aduun, musuh. Dalam bahasa Arab kalau sebut lakum dahulu, lakum aduun, beza dengan aduun lakum. Kalau aduun dulu baru lakum, makna apa tu? Saya buat contoh ni, bahasa Melayu. Muhammad musuh kepada Ali. Muhammad musuh kepada Ali. Satu lagi, Muhammad bagi Ali adalah musuh. Beza tak bahasa Melayu? Muhammad musuh Ali. Satu lagi, Muhammad bagi Ali adalah musuh. Beza tak? Apa beza? Yang pertama tu betul-betul musuh, Ustaz. Muhammad musuh Ali. Okey. Yang kedua, Muhammad bagi Ali adalah musuh. Dua-dua? Kalau dua-dua selama-lama tak ada beza lah. Muhammad bagi Ali adalah musuh. Betul, tepat. Tengok Allah kata lakum adu. Makna syaitan ni akan sentiasa bila-bila masa di mana-mana 24 jam musuh. Beza dengan kalau syaitan aduun lakum. Itu mungkin lepas 4 hari dia jadi kawan baik. Macam kita dengan manusia. Lakum aduun ke? Aduun lakum. Kalau kita dengan manusia. Kita aduun lakum. Ya, berapa ramai manusia bergaduh kadang-kadang 10 tahun. Lepas tu, baik. Tapi syaitan tak mungkin baik sampai bila-bila. Kecuali dia beriman. Boleh faham? Jadi syaitan ni sentiasa akan menjadi bagi kamu musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Maka Allah kata, jadikan dia betul-betul musuh. Jangan jadikan dia qarin. Kalau jadikan dia qarin, apa jadi? Innama yad'u hizbahu. Kalau dia jadi qarin kepada kita, kerja dia yad'u hizbahu. Sentiasa berdakwah, mengajak. 24 jam hizbahu. Hizbahu apa mana? Hizbu, parti. Parti ni sama ada orang ataupun syaitan. Jadi dia akan sentiasa mengajak orang ke ataupun parti ke jemaah ke, supaya targetnya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Supaya kamu menjadi ahli penghuni neraka. Dia kalau sebut ashab, makna kekal lah. Kena faham. Dalam Quran kalau sebut ashabul jannah, penghuni syurga lah, kekal. Kalau sebut ashabus sa'ir, penghuni neraka, kekal. Jadi target syaitan bukan nak manusia masuk syurga, neraka je, tapi kekal selama-lamanya. Okey. Ustaz, macam mana nak start berdakwah pada jiran? Depan rumah saya Hindu, sebelah kanan Cina. Saya takut ditanya nanti. Setiap hari yang Hindu ni akan sembahyang bunyi loceng. Setiap kali itu saya berbisik. Saya berbisik dalam hati, maafkan aku ya Allah sebab tak sampaikan. Aku berlepas diri apa yang mereka sekutukan. Tapi saya masih belum menyampaikan kepada mereka. Saya takut akan ditanya nanti. Dia pertama sekali, kita tahu tak, Nabi ni ramai orang tertarik dengan dakwah Nabi. Bahkan ramai yang memeluk Islam sebab apa? Apa tarikan utama?
Akhlak. Akhlak. Kebanyakan yang memulai Islam sebab akhlak Nabi. Jadi supaya paling-paling kurang Hindu depan rumah kita ke, Cina sebelah rumah ke, paling-paling kurang dia nampak beza akhlak kita dengan akhlak orang lain. Dari segi jumpa senyum, kan? Mesra, pergi ziarah, dia tak salah pergi ziarah. Kita mindset kita bila rumah orang kafir tak boleh ziarah, kan? Macam rumah kita tu macam rumah malaikat. Kan? Nabi pergi tak rumah orang Yahudi? Nabi pergi rumah Yahudi dan berdakwah dalam rumah orang Yahudi. Yahudi ni nombor, okey, Yahudi dengan Hindu, mana lebih jahat? Apa dia? Mana lebih jahat? Lebih kurang sama. Yahudi lah. Sebab Allah kata apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak pernah puas sehinggalah kamu ikut jejak mereka selangkah demi selangkah. Itu Yahudi. Tapi Nabi pergi rumah Yahudi dan Nabi berdakwah. Jadi kena tukar mindset kita, kan, cara kita berfikir. Keluar daripada tempurung. Kan, jangan duduk dalam tempurung je. Bunyi orang kafir je, tak boleh pergi, tak boleh ziarah. Pergi je ziarah. Mungkin dengan sebab kita ziarah selalu bagi hantar makanan, kan, mungkin satu hari dia kata, baguslah orang Islam ni, mesra, kan. Mungkin dia pun datang rumah kita. Lama-lama jangan terus cakap, saya nak dakwah awak ni, dengan baik-baik. Jangan. Kali pertama jumpa terus nak cakap pasal Islam. Jangan. Tunjukkan, binakan hubungan dulu, sentuh hati dia, tunjuk akhlak yang mulia. Setelah mereka dah respect pada kita, barulah kita ceritalah. Mungkin daripada dia tengok akhlak kita, dia bertanya, macam mana kamu boleh jadi akhlak macam ni? Tepat janji, tiap-tiap waktu pergi masjid, kan, jumpa orang semua senyum, macam mana? Itu kita masuk jarum. Jarum Quran lah. Bukan jarum vaksin. Ustaz perlu ujian medikal. Okey, saya nak maklumkan kepada siapa? Zainul Abid. Saya sebenarnya dah batuk lama sejak saya belajar kat Mekah. 20 tahun yang lepas. Dan biasa kalau saya batuk, dia ambil masa lama. Kena tahu latar belakang batuk saya. Biasa kalau saya batuk 2-3 bulan. Saya ambil lah ubat berbotol-botol ke, berpaket-paket ke, biasa tak sembuh. Tapi lepas satu tempoh, dia sembuh. Kan, dengan izin Allah. Jadi jangan risau pasal batuk saya. Doa je, doa supaya Allah sembuhkan saya dan saya terus boleh mengajar. Ustaz nak tanya, dia telah disahkan oleh doktor keguguran, tapi kantung bayi tak turun lagi. Adakah dia kena solat ataupun tak? Dia kena solat lah sebab dia bukan haid dan bukan wiladah. Kan? Dia bukan haid dan dia bukan wiladah, kena solat. Ustaz, apa tanda nak tahu syaitan jadi qarin kita? Senang je. Malah solat, syaitan qarin itu. Suka membazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Allah sendiri cakap, sesungguhnya, Allah guna inna, sesungguhnya. Orang yang membazir saudara syaitan. Kalau kita ambil wuduk lama, mandi pun lama, setengah jam bilik air. Adalah qarin dalam bilik air tu. Cuma tak nampak je. Berapa ekor? Tengoklah seluar mana bilik air awak. Kadang-kadang kita membeli barang, kan, membazir. Syaitan qarin lah tu. Bukan setakat qarin, ikhwan. Apa makna ikhwan? Tengok Allah guna istilah ikhwan. Apa makna ikhwan? Ikhwan adik-beradik ni, adik-beradik. Tak pasal-pasal dia anak tunggal, tiba-tiba dapat adik-beradik angkat. Nama dia syaitan bersyaitan. Suka membazir, suka termenung, buang masa. Syaitan tu. Kadang-kadang dia membazir masa. Termenung je setengah jam. Nak masak apa? Qarin tu. Kan? Kadang-kadang apa lagi? Dia suka berjalan. Berjalan tak tahu faedah. Syaitan tu. Syaitan paling kurang, kalau tak nampak maksiat pun, paling kurang apa dia? Dia nak kita buat benda yang tak ada faedah. Lara. Kan? Kan Allah sebut sifat orang beriman apa dah? Wallazinahum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman, daripada perbuatan lara, sia-sia dia menjauhkan diri.
Dia tak akan buat benda yang sia-sia. Kadang-kadang bukan haram tapi sia-sia. Kan, tanam pokok berjam-jam, siram pokok. Lama kan. Bela kucing, puluh-puluh ekor. Habis duit beratus-ratus. Okey. Jadi nak tahu lebih lanjut boleh PM saya. Anda korin ataupun tak. Saya pun tak terlepas. Tak ada siapa yang terlepas. Syaitan boleh jadi korin. Dan yang tanda paling jelas Allah sebut surah Zukhruf tadi. Apa dia? Surah Zukhruf ayat 32. Bukan. Itu sebut, Allah sebut jelas. Syaitan akan dihantar menjadi qarin kita. Bila? Bila lupa Allah. Satu hari tak baca Quran Quran syaitan qarin lah. Kan? Asyik main Facebook je. Asyik main game je. Itu syaitan dah jadi qarin. Ada ustaz kata tak digalakkan baca surah Al-Masad dalam solat kerana nak jaga hati Nabi. Mintalah ustaz betulkan, ya Allah. Tak digalakkan baca surah Tabbat Yadah lah, nak jaga hati Nabi. Subhanallah. Yang turunkan surah tu siapa? Allah. Yang cela Abu Lahab siapa? Takkanlah Allah tak jaga hati Nabi? Kita ni lebih over pada Tuhan pula. Sebab itulah cinta pada Allah ialah cinta apa yang Allah cinta dan benci apa yang Allah benci. Allah benci Abu Lahab, kita kena benci. Dan setiap huruf dapat 10 pahala kan? Termasuk tak surah Al-Lahab? Termasuklah, termasuk. Jadi baca je apa-apa surah, Nabi tak kecil hati. Yang Nabi sangat kecil hati, kamu baca surah apa-apa tak faham. Pandangan syaitan jaga jadi qarib. Firaun jangan jadi jenama makanan sunnah. Firaun. Ini apa ni? Sekarang banyak guna nama Islam kan? Ada selipar mesra Muslim. Selipar mesra Muslim. Hati keras tapi selipar mesra kan? Ustaz, cuba madu keluluk. Okey, ini lepas ni jangan cadang lagi madu. Saya nak maklumkan, saya ada madu keluluk. Madu yang baru sampai semalam. Madu Australia belum sampai, on the way. Jadi sekarang saya rasa ada 4-5 jenis madu dah. Okey. Jangan penuhkan rumah saya dengan madu. Ustaz batuk dekat 8 bulan. Ini tak ada bukti ni. Tak ada bukti Baru 2 bulan je. Janganlah lebih tahu pada ustaz pula. Pelajar ni lebih tahu pada ustaz tentang ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak bertanya, boleh ke kalau nak solat dalam bas ekspres, takut kalau dia khawatiri terlepas sebut lagi betul. Takut kalau dia khatiri terlepas waktu solat sebab berekspir berhenti sekejap je. Okey. Dia solat, beza solat sunat dengan solat fardu. Solat sunat boleh solat di mana-mana saja bila kita musafir, walaupun di atas kenderaan, walaupun di atas unta, walaupun tak menghadap kiblat. Itu solat sunat. Tapi kalau solat fardu, tak boleh solat fardu kecuali di tempat yang tetap, sehingga kita boleh betul-betul menghadap kiblat, betul-betul boleh berdiri
kecuali apabila darurah. Makna waktu dah nak habis, nak berhenti pun tak boleh. Kalau berhenti memudaratkan, kan? Dan kalau tak solat dalam bas menyebabkan habis waktu, ketika itu boleh solat fardu di atas kenderaan. Selagi mana kita boleh usaha untuk berhenti, solat betul-betul menghadap kiblat dan berdiri, kita wajib berhenti kalau itu adalah solat fardu. Okey? Jadi bila darurah, semua boleh. Tak boleh nak berhenti. Kalau berhenti bahaya. Dan kalau tak solat atas bas, habis waktu. Maka kita gitu dibolehkan solat di atas kenderaan. Wallahu a'lam. Soalan, bolehkah kita lafaz laknatullah kepada Yahudi yang berlaku zalim atas Muslim Palestin? Ada jangka masa balasan Allah Subhanahu Wa Taala mampu disamakan dengan balasan. Okey, kita tak boleh sebut laknatullah kepada sesiapa kecuali apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh Allah melaknat Yahudi, kan? Secara umum. Kita boleh laknat secara umum. Tak boleh kita jumpa orang Yahudi, kamu dilaknat. Tak boleh, haram. Tugas kita bukan menghukum orang. Tugas kita menjelaskan hukum yang Allah sebut. Kita nak kutuk Fir'aun, boleh, sebab Allah kutuk. Nak cela Abu Lahab, boleh, sebab Allah cela. Selain pada itu, yang Allah tak cela, walaupun dia kafir, jangan. Apatah lagi kalau orang kafir yang masih hidup. Jangan cela, jangan laknat. Kenapa? Sebab kita tak tahu di hujung kehidupan dia. Mungkin di hujung kehidupan, besok nak meninggal, hari ni dia beriman. Dia masuk syurga. Okey? Ustaz, adakah tadabbur ayat Quran berlainan mengikut pada ustaz ataupun guru? Saya tak pastilah. Ada tak tadabbur berlainan? Sepatutnya tadabbur ni, dia sumber dia satu Quran. Dan kalau baca rujukan dia tafsir yang sama, sepatut tak berlainan. Kefahaman mesti satu. Cuma mungkin pengajarannya boleh banyak lah. Tapi kefahamannya mesti satu. Wallahu a'lam. Minum air. Okey, saya minum. Pasal batuk pun boleh jatuh fitnah. Yalah, 8 bulan batuk. Ustaz, kami titis habatus sauda. Okey, boleh tak tanya soalan pasal tadabbur? Banyaknya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita ada sapu atas stokin, macam sapu atas khuf, tapi stokin tu ada koyak kat jari kaki, sah ataupun tidak? Pendapat paling kuat tidak sah. Syarat khuf ialah mesti tidak tembus, tidak terkoyak. Sama juga. Kalau stokin ada pendapat mengatakan boleh, tapi stokin tu mesti tebal dan mesti menutupi sampai 2 buku lali dan tidak tembus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya penjual menggunakan ayat Quran untuk lariskan jualannya, adakah dibolehkan ataupun sebaliknya? Contohnya penjual madu. Salah bila menggunakan ayat Quran ataupun agama untuk melariskan barang. Jadi seolah dia barang yang paling mahal bukan ayat Quran, tapi barang dia. Sebab ayat Quran hanya digunakan untuk pelaris. Jadi dia telah merendahkan nilai ataupun kemuliaan Al-Quran. Quran ni masa rokok dan sujud pun Tuhan tak bagi baca, kan? Sebab apa? Sebab kedudukan rokok tak sesuai. Kita dah rokok tu tanda kita hina dapat Allah. Jadi tak sesuai baca ayat Quran yang mulia. Dalam keadaan sujud lagi tak sesuai. Apatah lagi Quran digunakan untuk melariskan barang, kan?
macam kita pergi ziarah bawah ni, ada yang jual apa ni, air daripada telaga Nabi kan. Suami dia stroke, lepas tu ada ustaz jual air ni, satu botol ni nama dia air telaga Nabi. Saya tak sempat tanya Nabi mana. RM15. RM15. Tertipu. Dia Nabi bila sakit ataupun sahabat sakit, Nabi rawat dengan Al-Quran. Nabi bila dia sihir, Nabi baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan ada seorang yang sakit disengat binatang, sahabat tu hanya baca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum Ustaz, di tempat saya masjid buat solat Jumaat lewat walaupun waktu dah masuk. Di sini mereka mengamalkan mazhab Hanafi. Solat apa ni? Boleh tak saya solat awal ikut waktu solat yang sebenar sorang-sorang? Tempat saya di Dhaka, Bangladesh. Tak, ini solat apa ni? Solat subuh kan? Dia tak sebut solat apa ni. Biasanya mazhab Hanafi, dia solat lewat ialah solat subuh. Dia bukan, bagi mereka itu bukan lewat. Bagi kita lewat. Sebab ada satu hadis yang maksud dia Nabi solat di waktu telah isfar. Isfar ni makna telah cerah. Dia berpandukan pada hadis tu, dia kata sunnah Nabi ialah solat subuh dilewatkan sampai dekat cerah. Itu pegangan mereka, pendapat mereka. Tapi pendapat paling kuat, maksud hadis tu ialah Nabi solat awal waktu subuh. Tapi selesai setelah cerah. Bukan bermula ketika cerah. Tak, bermula ketika gelap dan selesai ketika cerah. Jadi kalau kita nak solat awal waktu, ikut pandangan kita, boleh je solat seorang. Saya pernah pergi Pakistan, saya pergi kat masjid, tak solat. Tunggu tak solat. Dah dekat cerah baru komat. Saya kata, ni tabiat mana ni? Sampai cerah baru nak solat. Rupa-rupa itu mazhab dia, pandangan dia. Betul kan? Betul mazhab Hanafi. Sampai cerah lah, dekat-dekat cerah. Tak, ini masjid India di mana ni? Di KL lain. Di KL dia tak akan buat lah pelik-pelik kan. Tapi di Pakistan, di Bangladesh berlaku. Tapi waktu asar Hanafi memang lambat sikit. Dia azan Sikit tu berapa lama? 45 minit. Ustaz, pada bulan Ramadan ni surau sudah dibuka untuk salat tarawih dan mengikut SOP. Untuk jemaah wanita, lebih afdal di rumah ataupun berjemaah. Kalau di rumah, wanita lebih afdal solat di rumah. Apatah lagi sekarang dalam SOP kan, jadi tempat terhad. Jadi kalau tanya saya, wanita lebih baik solat tarawih di rumah. Kecuali dibenarkan dan ada ruang dan tak mengganggu orang, dan solat di masjid pula lebih mengkhusyukkan. Okeylah, boleh solat di masjid. Tapi sekarang saya rasa dihadkan, macam di Kelantan, dibenarkan solat tarawih hanya 1 jam saja. Tak boleh lebih. Nak tazkirah ke nak apa ke, masa 1 jam je. Okey, insya-Allah. Nanti siapa yang nak bagi rawatan pada saya boleh PM saya. Saya tak sempat nak baca semua ni. Banyak sangat rawatan ni. Soalan, mohon pencerahan Ustaz tentang sujud syukur. Ada pendapat mengatakan dianjurkan sujud syukur apabila mendapat nikmat yang besar, tapi ada juga yang mengatakan dianjurkan sujud syukur bagi setiap nikmat yang kita dapat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kalau ikut sunnah Nabi sujud syukur bila dapat nikmat yang besar lah. Dan nikmat yang besar tu melibatkan umat Islam, bukan individu. Contoh macam bila Nabi dengar berita setelah Nabi hantar Sayyidina Ali berdakwah di Yaman dan Nabi dapat maklumat
ramai memeluk Islam. Nabi sujud syukur. Itu berita gembira tapi melibatkan Islam. Dan juga Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini lebih kepada personal lah. Bila dia ponting dalam peperangan Tabuk dan Nabi pulau dia selama 50 hari dengan dua orang lagi sahabat. Kemudian selepas 50 hari turun ayat, Allah terima taubatnya. Bila dapat berita tu, dia terus sujud syukur. Jadi berita untuk sujud syukur ni nikmat yang besar lah. Kan? Kalau beli kereta tu, tak payahlah. Oh, batuk tak boleh minum air mineral. Kena minum air yang dimasak. Bagusnya pelajar ni, sayang sangat pada ustaz. Jadi siapa nak hantar apa-apa boleh hantarlah. Apa beza celaka dalam surah Al-Masad dan surah Al-Mutaffifin? Surah Al-Mutaffifin fawailun lil mutaffifin. Wailun dalam bahasa Arab maknanya al-halak, celaka ataupun binasa. Ada pendapat mengatakan wailun satu lembah dalam neraka, tapi pendapat itu tidak ada dalil. Jadi wailun ni biasanya diguna oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu benda tu celaka ataupun binasa. Jadi umum. Tapi dalam surah Al-Masad tabbat yada itu celaka yang telah pasti dan khas untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dia guna perkataan tabba. Wallahu alam. Soalan daripada Telegram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan untuk solat tarawih surau dah dan masjid sudah dibuka untuk solat tarawih mengikut penggiliran. Contohnya, saya ustaz seorang balu, mana lebih afdal solat tarawih berjemaah di surau ataupun buat di rumah sendirian? Saya dah sebut tadi, kalau solat di masjid lebih khusyuk, lebih tenang, maka lebih baik solat di masjid lah. Tapi kalau pergi masjid pun huru-hara kan, bising apa semua, imam pun tak baca panjang pun, maka yang terbaik solat di rumah. Dan asalnya wanita ni apa keadaan sekalipun tetap solat yang terbaik ialah di rumah berdasarkan hadis Nabi. Solat wanita yang terbaik ialah di rumah. Nabi tak sebut tarawih ke apa ke. Kalau fardu pun baik di rumah, maka solat sunat maka bagi wanita lagi baik di rumah. Wallahu alam. Ustaz, di mana diamnya qarin seseorang? Allah tak sebut di mana tempat tinggal dia. Tak penting, yang penting dia qarin. Kan? Dia cari mana tempat qarin. Tak penting, yang penting bila dia jadi qarin kita sangat bahaya. Oh, ni bagus ni. Sakit tu penghapus dosa. Rasanya ustaz dah buat yang terbaik untuk diri ustaz, yang lain ustaz berserah kepadanya. Rasa macam betul aja. Ustaz boleh bagi tips macam mana nak bangun tahajud? Dia tips yang paling penting, yang paling asas untuk bangun salat tahajud apa dia? Iaitu bertobat daripada segala dosa. Dia yang menyebabkan tak boleh bangun malam sebab dosa. Sebab tu ada salafus salih, seorang salafus salih, dia selalu bangun malam. Tiba-tiba satu malam dia tak boleh bangun. Terus dia fikir apa dia? Dia bukan fikir isteri tak kejut. Tapi dia fikir apa? Dosa dia. Apa dosa yang aku buat semalam sampai aku tak boleh bangun malam ni? Sentiasa setiap malam boleh bangun. Dia fikir-fikir, rupa-rupa semalam dia pergi masjid, dia tengok ada orang menangis di masjid, kemudian terdetik dalam hati dia. Dia tak cakap pun. Terdetik dalam hati apa? Dia kata dia ni menangis ni riak aja. Macam riak. Mana dia telah bersangka buruk. Sebab tu dia tak boleh bangun malam. Kan? Hanya satu dosa menyebabkan tak boleh bangun malam. Kalau 10 dosa,
Jadi tips yang pertama, bertobat daripada segala dosa. Dosa kita dengan suami, dosa dengan anak, dosa dengan jiran, kan? Dosa kita dengan Allah terlalu banyak. Itulah yang memberatkan untuk kita bangun. Kemudian yang kedua, kena garapkan cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta pada Allah, kita akan bangun. Sebenarnya orang tak bangun malam, orang tak cinta pada Allah. Macam mana dia mendakwa dia cinta pada Allah? Sedangkan waktu terbaik nak jumpa Allah, waktu paling tenang, waktu paling sunyi, waktu paling khusyuk, dia tak nak jumpa. Di mana cinta kamu? Kan? Kita kalau nak jumpa kekasih kita, nak jumpa depan orang mereka, tengah-tengah sibuk ke ataupun sorang-sorang waktu sunyi. Kan? Betul tak? Maka kalau kita cinta pada Allah, cinta menjadikan kita bangun malam. Dan bila kita cinta kita pada Allah nipis, lemah, bila kita tak bangun malam, sebenarnya kita lebih cintakan apa? Tidurlah, tidur. Betul tak? Tengok jam pukul 5. Ada sejam lagi subuh. Tidur lagi. Kan? Mana kita cinta tidur, betul. Tak kira siapa yang bercakap pun sama. Bila utamakan tidur, kita tak cinta Allah. Tidur lebih besar daripada Allah. Jadi nak garatkan cinta kepada Allah, tadabburlah Al-Quran. Dengan kenal Allah melalui nama-nama dia, sifat-sifat dia, ayat-ayat dalam Quran akan meningkatkan cinta kita kepada Allah dan akan memberi kekuatan untuk kita bangun malam. Ayah berniaga jual Quran, ibu mengajar Al-Quran. Anak tidak ditadabbur. Bagaimana? Ayah jual Quran, ibu mengajar Quran, anak tidak tadabbur Al-Quran. Bagaimana kedudukan ayah dan ibu? Dia Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu. Diri kamu siapa? Mak bapak lah. Wa ahlikum, dan anak-anak kamu. Daripada apa? Api neraka. Jadi kalau soal jual Quran, itu mungkin rezeki dia lah. Itu mungkin rezeki dia. Tapi kalau dia tak tadabbur Al-Quran, dia tak faham Quran, dia tak ajar pada anak dia, bapa yang jual Quran tak selamat. Bapa yang jaga Quran tak selamat. Sama juga mak. Mak mengajar Quran tapi mak tak faham Quran. Kadang-kadang engkar perintah suami. Kadang-kadang menyakitkan hati suami. Tapi mak mengajar Quran tak selamat juga. Yang selamat siapa ni? Mak bapa, anak yang sama-sama tadabbur Al-Quran dan mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. InsyaAllah selamat. Bolehkah seorang membakar sarang lebah di pokok luar rumah yang berdekatan taman permainan? Walhal Nabi SAW melarang membunuh lebah dan membakar binatang. Ada pendapat mengatakan tak boleh, tapi sekiranya ia betul-betul memudaratkan, boleh. Dan kalau kita tak bakar, mungkin tak ada cara lain, kan? Tak ada cara lain, maka ketika itu masuk dalam bab darurah. Darurah menghalalkan apa yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Okey, cukup lah. Okey, yang bertanya dan belum dijawab boleh sambung soalan malam ni. Malam ni kelas kita pukul 9 suku insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.